Kalau marah-marah, kalau abang-abang tak minat dengan bisnes, abang-abang dah tolak sunnah Nabi SAW. Sebab ada orang kata ni apa bisnes-bisnes ni, menega-menega ni apa ni, dunia ni. Apa ni, dia ingat dunia ni. Hei, Nabi Muhammad berniaga apa? Nabi Muhammad businessman pak. Banyak sunnah-sunnah Nabi, perkara-perkara yang Nabi suruh kita buat. Yang ditinggalkan kepada kita, yang diwariskan kepada kita. Ada sunnah yang berbentuk individu. Kita seorang. Kumpulan yang ada bunga atas kepala ni pasal perarakan ke apa? Ada tadi masuk perarakannya? Oh, Masya Allah. Lain macam pula saya tengok entah. Duduk kat depan pula tu. Saya teringat masa kita pergi umrah. Orang wanita ni dia pakai telekung, dia suka letak bunga atas kepala. Supaya bila pusing tawaf tu tak hilang. Tak ni. Jadi insyaAllah akak-akak yang ada bunga ni insyaAllah tak hilang lah. Ada lah. Baik, ada sunnah yang berbentuk kita punya. Individu punya. Oh, banyak lah tuan-tuan ni, tak terkira lah banyak lah. Kita ada janggut. Orang perempuan tak payah simpan pun tak boleh janggut. Kalau simpan janggut, lari makcik-pakcik kita. Buka-buka tudung, tu dia janggut. Maka sunnah kepada kita ni simpan janggut. Dapat pahala. Habis tu kami ni ustaz, orang perempuan tak ada pahala janggut ustaz. Pegang janggut suami tu. Dia lah geranya abang. Ya Allah, dapat pahala. Suka. Abang-abang yang tak ada janggut. Janggut jenis tak tumbuh. Misai yang tumbuh. Trimlah misai tu. Dan sukalah melihat orang yang berjanggut. Suka kepada orang yang menyukai sunnah Nabi pun dapat pahala. Kemudian ada sunnah lagi yang biasa untuk kita. Memotong kuku. Ini sunnah yang kecil-kecil untuk kita je. Dimulakan dengan tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari hujung, jari kecil, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu, dan ditutup dengan jari ibu sebelah kanan. Ini cara potong kuku. Belah kanan, tangan kanan, jari telunjuk, kemudian hujung-hujung, pusing balik ke sini, ditutup dengan ibu jari tangan kanan. Dapat pahala. Habis tu ustaz, kalau saya potong kok suka saya, potonglah, pulanglah. Tetapi yang kita nak ikut, yang nak dapat sunnah, dapat pahala. Sebab ada orang yang potong kuku, dia guna gigi. Dia duduk, dia dalam masjid, sembahyang Jumaat dia buat. Sembahyang Jumaat tu, tengah khutbah berjalan tu, dia dah buat. Lepas-lepas dia potong, dia jatuh atas kapet. Bila orang lain datang sembahyang tempat dia, melekat kuku kat sini. Yang tu makruh, tuan-tuan. Oi. Sunnah kita ni. Banyak, tuan-tuan. Apa dia? Ni yang datang pagi ni, subhanallah. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakaian segak-segak ni. Kita tengok tuan pengurusi karya kita, tuan pengurus kita. Segak, tuan. Kak Leha segak. Kak Jan segak. Kak Jan ni janda. Dia muda lagi nama Kak Jan. Kalau tua jentu. Janda tua jentu. Maka disuruh kita berwangi-wangian. Ini sunnah kita. Sebab malaikat suka dengan orang yang memakai wangi-wangian. Kalau kita busuk-busuk ni tuan-tuan, malaikat lari. Jadi abang-abang, cuba tengok. Angkat-angkatlah ketiak sikit. Wangi ke tidak sekarang ni? Sebab tu kita bila masuk dalam masjid, ada orang yang letakkan minyak wangi dalam masjid. Dia wakaf minyak wangi, dia letak atas almari tu. Alhamdulillah, bagus siapa yang buat macam itu. Sebab apa? Mewangikan masjid itu disuruh.
Akak-akak yang ada bukhur bakar dalam masjid. Tak salah ke Ustaz? Yang salahnya bakar masjid. Yang tu salah. Membakar bukhur, minyak wangi supaya wangian tadi semerbak dalam masjid. Sunnah buat. Hari Jumaat kita pasang bukhur, asap satu masjid. Nanti orang datang sembahyang Jumaat wangi je. Ustaz, bukhur tu bukan makanan jin ke? Tak ada maknanya jin kat nak Yang makanan jin tu kalau kau puja jin ini, kita mengimarahkan masjid, menghidupkan masjid dengan wangi-wangian. Disuruh. Kemudian tuan-tuan, disuruh lagi sunnah tu apa? Sunnahnya mencabut bulu ketiak. Dibuang bulu ketiak. Ini sejengkal lah. Gini tengok bola Kroasia lawan dengan Maghribi ni. Isteri ni Allah sabar je lah, dapat laki lah ni, malang sungguh. Balik saat lagi tuan-tuan, sunnah Nabi. Kita duk sambut maulud, tapi bulu ketiak panjang menjilah. Sunnah yang diajar kepada kita. Bila buang air kecil, duduk. Cangkung. Ramai abang-abang kita ni yang duk kencing berdiri. Selama rok dia. Dia nak pergi pekan kemas tu, nak terkencing. Berhenti kat ladang sawit, kencing. Bergoyang pokok sawit tu. Basuh pun tidak. Isteri tanya, abang, tak ada basuh ke? Dialah kamu bising. Salah satu sebab kita diseksa dalam kubur ialah sebab kencing tak basuh. Kenapa kita diseksa dalam kubur? Sebab basuh tak betul. Selain daripada diseksa di dalam kubur kerana mulut kita jahat. Mulut kita jahat, tuan-tuan. Mengata pada orang, mengadu domba, melaga-lagakan orang, punca-punca kena soal, kena seksa di dalam kubur. Sunnah yang banyak ni tuan-tuan, untuk kita amalkan. Kebersihan di rumah, kebersihan diri, bersugi. Ni, bersugi ni disuruh oleh Nabi SAW. Cuma bila kita bersugi, kadang-kadang ada orang bersugi, kayu sugi dia bubuh dalam poket. Bila dia rukuk, dia sujud, jatuh kayu sugi itu atas kapet. Dia dah bersugi. Bila dia rukuk, kayu sugi dia jatuh. Bila orang qomat, dia pindah ke sah depan. Orang lain pindah ke sah dia tadi. Orang lain pula sujud tempat dia. Agak-agak bau apa, tuan-tuan? Sebab tu, kalau kita nak bersugi, sekarang dah ada dah kayu sugi yang ada tudung. Boleh tudung kayu sugi tu. Boleh lekat elok-elok macam pen dia buat. Sunnah, tuan-tuan. Ada orang yang seumur hidup tak pernah bersugi. Yang dia tahu gosok gigi menggunakan colgate. Tak pernah faham, tak faham sudah, tuan-tuan. Bersugi dia tak pernah guna. Nak bersugi apa, Ustaz, gigi mangah pun tak ada dah. Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Bersugilah banyak. Itu sunnah-sunnah yang kecil-kecil untuk kita. Ada tak benda yang lain yang Nabi bawa yang luas, yang mencakupi rahmatan lil alamin? Loh, bila saya tengok macam ni banyak betul buah kelapa. Orang Palung ni tak pandai minum air kelapa kan, tuan-tuan? Saya ni pantang tengok pokok kelapa, buah kelapa, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, ada benda yang Nabi bawa yang besar. Kalaulah semata-mata Nabi datang cerita suami isteri. Sebab kita ni kalau buat ceramah maulud, ustaz akan cerita Nabi Muhammad kongsi gelas dengan isteri. Bagus. Nabi Muhammad berlumba lari dengan isteri pergi masjid. Bagus. Nabi Muhammad buat kerjalah dengan isteri dia. Bagus. Takkan itu saja sunnah Nabi? Takkan sunnah Nabi tak ada dalam ekonomi? Takkan sunnah Nabi tak ada dalam politik? Takkan sunnah Nabi dalam pentadbiran negara? Dalam menjaga alam sekitar?
dalam membawa cara hidup, dalam urusan-urusan yang melibatkan dunia yang besar. Takkan Nabi tak ajar, takkan Al-Quran tak datang kepada kita. Yang ni lah tuan-tuan, yang kadang-kadang orang anggap Al-Quran ini dah tak sesuai. Dia anggap Nabi tak relevan zaman sekarang. Sekarang 2022 Ustaz, lagi seminggu dua masuk 2023. Adakah Al-Quran masih relevan? Kenapa dia tanya macam itu? Sebab dia tak tahu Al-Quran itu sepanjang zaman. Nabi Muhammad itu sampai kiamat ajaran dia. Sesuainya, patutnya. Saya buat contoh. Dalam Islam, dia ada bisnes. Maaf, dia ada bisnes. Di dalam Al-Quran ada 370 ayat tentang bisnes saja. Kalau mangah-mangah, kalau abang-abang tak minat dengan bisnes, abang-abang dah tolak sunnah Nabi SAW. Sebab ada orang kata ni apa bisnes-bisnes ni, menega-menega ni apa ni, dunia ni. Apa ni, dia ingat dunia ni. Hei, Nabi Muhammad berniaga apa? Nabi Muhammad businessman apa? Dan zaman Nabi Muhammad bisnes, bukan Nabi berniaga di Mekah. Nabi dah sampai ekspor. Dah berniaga di Syria. Dah berniaga di Syam. Ekspor import tuan-tuan oi. Nabi Muhammad bukannya berniaga nasi lemak, buka kemah satu. Nabi Muhammad dah bawa perdagangan yang mahal harganya daripada Mekah pergi ke Syam. Bisnes Rasulullah dah besar masa itu. Tapi sayang, kita selama-lamanya selama ini disebut dunia. Ni duit ni dunia. Harta ni dunia. Melalaikan. Tapi bila nak bayar zakat, nak pakai duit. Nak buat masjid, nak pakai duit. Nak pergi umrah, pakai duit. Tak cukup duit, macam mana nak buat haji? Nak menikah, nak pakai duit. Nak beli baju Melayu pun, pakai duit. Nak buka puasa pun, pakai duit. Nak tayar buka puasa Ramadan pun, pakai duit. Nanti datang bulan Zulhijjah nanti nak buat korban lembu pun, pakai duit. Tetapi bila diajar, tuan-tuan, jangan banyak duit, nanti lambat masuk syurga. Macam mana cerita ni? Ada yang kata pula banyak harta nanti lambat masuk syurga. Yang ni pula kata kena cari duit untuk masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, kita menjadi lemah sebab apa? Sebab kita tak ambil sunnah Nabi. Salah satu sunnah Nabi-nya ialah bisnes. Akhirnya orang kafir yang ambil perniagaan. Sampai nak buat masjid, orang kafir yang buatkan. Nak pasang kapet, orang bukan Islam yang pasangkan. Nak pasang PA system, orang bukan Islam yang pasangkan. Nak cat masjid, nyonya yang mai cat. Yang piling, toke mereka yang mai pilingkan. Nak turap jalan tar, dia orang mai turap jalan tar. Kenapa orang Islam tak buat? Dunia Ustaz melalaikan. Lah, ni adik-adik tu hadir ke apa ni? Jom tuan-tuan yang saya hormati, kita bincang macam mana luasnya ekonomi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai contoh teladan yang terbaik. Baik, yang pertama surah Al-Fatihah. Selepas surah Al-Fatihah, maklum surah apa maklum? Tak apa, saya tanya saya jawab. Al-Baqarah. Saya ni pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah. Setengahnya jatan pengurusi masjid, pengurusi majlis, dia sila umum. Dijemput kepada yang berbahagia Ustaz Kazim Ilyas dari Pusat Pendidikan Al-Baqarah. Al-Baqarah tu lembu. Masa bila saya duk ajar lembu pula, saya ajar orang. Pusat Pendidikan Al-Barakah. Orang Palung ni dah pernah pergi dah. Bulan lepas pun pergi dah. Ni nak datang lagi ni. Palung 9 lah, Palung 1 lah, Palung 2 lah.
Pusat pendidikan Al-Barakah, bukan pusat pendidikan Al-Baqarah. Al-Baqarah tu lembu betina. Sedih benar saya dengar, tuan-tuan. Baik. Okey. Allah kata apa? Al-Baqarah, surah lembu. Abang-abang, pepatah Melayu kata bodoh macam, tapi Allah letak lembu nama surah Quran. Boleh tak kita fikir? Orang Melayu kata macam lembu dicocok hidung. Allah letak lembu nama surah dalam Quran. Orang Melayu letakkan kamu ni macam lembu sekampung, lembu sekandang kamu ni. Balik petang aja, siang-siang jalan, petang-petang baru balik macam lembu kamu ni. Tapi Allah letakkan nama Al-Quran yang mulia, surah mula-mula nombor 2, surah lembu. Kalaulah lembu tu bodoh, kalaulah lembu tu tak ada faedah, kalaulah lembu tu tak elok, takkan Allah namakan surah Al-Baqarah. Cepikio. Inilah benda yang kita kena ubah, tuan-tuan. Sampai bila kita nak kata bodoh macam lembu, bodoh macam lembu. Tapi Allah letakkan Al-Quran nama surah. Surah yang paling panjang lalu. Al-Baqarah. Masya Allah. Jom kita ubah balik pahaman-pahaman yang tak ubah nak tepat ni. Dia menjadikan kita lemah. Bila kita kata bodoh macam lembu, lembu tu bodoh, maka orang akhirnya bela lembu. Orang lain bela lembu. Orang lain bela lembu, apa dia buat? Dia bela lembu susu. Orang Melayu pula buat cerita, tak elok minum susu lembu, nanti jadi bodoh. Budak-budak yang baru beranak, betul lah, wa fisaluhu fi amain, minumlah susu ibu 2 tahun. Budak-budak yang baru beranak, kita hak tua bangka ni takkan nak minum susu ibu lagi. Leha perah susu zat. Isteri dia baru beranak, suami pun tumpang sekali. Abang ni mengada-ngada, hai hang tak cerita tu ustaz kata kat masjid minum susu ibu lah bagus. Ni abang nak minum ni. Kau kalau jumpa lelaki hal lagu tu terajang kau. Yang budak-budak susu ibu, kita hak tua bangka ni susu apa? Kenapa ya duk set dalam minda kita minum susu lembu jadi bodoh tu? Kalaulah minum susu lembu tak elok, pasal apa ya Nabi nak Isra Mi'raj pun cari susu? Susu lembu tu satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk kita jadi sihat. Cuma janganlah kita minum melampau-lampau. Ni pakai duit heboh dalam TikTok. Ustazah dengan laki dia kata minum susu banyak jadi kutu. Pakai heboh pula. Ustazah tu seorang dengan suami dia ni. Hak ustazah kata tu betul lah tuan-tuan. Oi, boleh minum susu tapi jangan melampau-lampau. Melampau-lampau ni Allah tak bagi, apa pun Allah tak bagi. Hari ni ada masak nasi tak tuan? Ada. Sembelih lembu apa? Ada. Makan sepinggan sudah lah. Ni dia makan seorang dia setalam. Setalam tu nama dia apa? Melampau. Tu dia nasi macam gunung. Seorang dia ya, hoi, hoi ya, hoi, duduk situ. Itu melampau. Allah kata kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu. Jangan melampau. Jangan berlebih-lebihan. Kita ni makan apa pun bila berlebih-lebihan, penyakit lah. Semalam saya duduk di Bahau. Malam tadi, saya tidur kat Bahau. Malam tu pergi ronda kat Pekan Bahau tu. Apa ada? Ada apa? Tom yam. Pusing kedai DIY. Duduk depan kedai DIY ni bau durian.
Ada kedai durian depan di Awai Manjuk, apa nama Bahau tu. Saya pun berhenti buka tingkap nak ambil bau. Tu nama dia ekonomi, nama dia. P. Ramlee kata ekonomi. Tak usah makan bau Saya ni penyakit kencing manis. Boleh tak makan durian? Boleh tak? Boleh. Tetapi jangan melampau. Jangan makan durian. Haram. Dosa tak? Durian tu halal, hang kata haram. Siapa? Makan seulah sudah lah. Lepas tu pergi makan ubat. Yang salah hanya 10 biji. Duk bersila macam ni. Besok pagi mata kita lari sebelah. Belah kanan lari Singapura, belah kiri lari Pulau Pinang. Tak nampak tengah lah. Makanlah selagi mana benda tu tidak haram, makan. Tetapi jangan melampau. Ustaz, macam saya nak makan babi. Tapi tak melampau lah. Kepala otak babi tu haram. Melampau ke tak melampau ke haram. Ni hak cerita, ni hak halal ni. Serupa kita buah nyok tu lah. Makan sehari sebiji sudah lah. Ni sehari 8 biji. Tak buncit perut makan nasi dah kencing manis. Makan segenggam sudah lah. Ya makan seperiuk tu pasal apa? Sebab itu makanlah, jangan melampau. Baik, balik kepada surah Al-Baqarah tadi. Surah lembu. Bila orang Islam dia tak suka lembu, orang Australia bela lembu. Orang New Zealand bela lembu. Orang Belanda bela lembu. Dia orang bela lembu susu makna. Dan sekarang susu lembu dia orang ada dalam rumah Mak Ngah. Namanya Dutch Lady. Dutch tu maknanya Belanda. Di rumah Pak Long ada susu daripada Australia. Nestle, Nespresso semua. Dia buat mari daripada Australia tu. Susu-susu daripada dia orang sampai dekat kita. Tuan-tuan tahu tak, perniagaan susu lembu menghasilkan pendapatan $1 trilion Amerika setahun. Orang Islam tak suka bela lembu, Amerika bela lembu, Australia bela lembu, New Zealand bela lembu, Belanda bela lembu, dan mereka menghasilkan produk-produk susu lembu. Dan sekarang kita, anak kita minum susu pun, susu Nespresso, susu Dutch Lady, Dutch Baby, ambil pada mereka. Jom akak-akak, abang-abang, kita ni orang Felda, tanah sawit luas, bela lembu. Bela lembu susu. Itu baru saya cakap tentang susu lembu ya. Baik. Masjid. Ini nama dia masjid. Tuan-tuan tahu dalam Malaysia ada 6,800 masjid. 6,800 buah masjid. Surau 18,000. Masjid 6,800 buah masjid. Negeri yang paling banyak masjid dalam Malaysia, negeri Sabah. Paling banyak 1,000 lebih masjid di Sabah. Okey, saya buat satu contoh. Masjid Palong kita ni. Tahun lepas kita buat sembelih korban berapa ekor tuan? Sembelih korban lembu berapa ekor? 10. Seekor. 3 ekor. Seekor berapa ribu? Seekor 5,000. Okey, RM5,000 seekor. Satu masjid. Tuan-tuan darab dengan 6,800 masjid. 6,800 masjid, buat seekor lembu korban berharga 5,000. Maknanya berapa ribu dah masjid belanjakan? 6,000 kali RM5,000. Dia ada berapa juta? 3 kali 5 berapa? 15 juta. 30 juta. 30 juta kalau seekor. Bayangkan masjid kita 3 ekor. Masjid lain 15 ekor. Masjid lain 20 ekor. Masjid lain 10 ekor.
Agak-agak sewaktu kita buat korban, berapa bilion kita habis buat korban. Katalah 5,000 masjid buat korban 10 ekor lembu. 10 ekor berharga RM50,000. Kalau 5,000 masjid darab dengan RM50,000 bersamaan berapa bilion? Berapa ratus? 250 juta. Siapa kata orang Islam tak ada duit? Bisnes lembu ya. Kawan saya buat korban, dia menghasilkan pendapatan 24 juta. Bayangkan tuan-tuan. Dia buat korban, setahun dia untung 24 juta. Lepas ni anak-anak muda, mana dia anak-anak muda Palong mana? Ni dia tuan-tuan. Besok jadi pembekal lembu seluruh Negeri Sembilan. Tangkap kontrak dengan masjid-masjid. Itu baru cerita korban. Belum cerita majlis Maulidur Rasul. Tiap-tiap kali majlis Maulidur Rasul, sembelih lembu. Berapa ringgit? Seekor. Kan 2 ekor ni. 2 ekor. Dah 10,000. Itu baru ceramah maulid. Belum kenduri kahwin. Ni dalam kampung, dalam negeri kita ni, berapa ribu orang nak kahwin. Anak dara nak kahwin, janda nak kahwin, laki orang nak kahwin. Jadi kalau kita kata tak ada duit, pembohong. Allah dah bagi dah. Lembu nama dia. Masya Allah, subhanallah. Itu baru cerita korban lembu. Baru cerita majlis Maulidur Rasul. Buat lembu, kenduri dia. Belum lagi cerita kenduri kahwin, buat lembu. Berapa banyak lagi akikah lembu. Jom adik-adik, anak-anak muda yang ada dalam kampung kita ni, kita tubuhkan satu syarikat. Tubuhkan satu enterprise pun tak apa. Masuk modal. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, masuk modal. Koperasi masjid. Koperasi masjid buat apa? Bawa masuk kambing, bawa masuk lembu. Kami nak bekalkan lembu korban, lembu kahwin, lembu apa semua untuk Negeri Sembilan saya. Allah tuan-tuan, keuntungan dia balik pada masjid. Daripada situlah masjid boleh membangunkan orang miskin. Masjid boleh jaga anak yatim. Masjid boleh dibesarkan. Masjid boleh dihebatkan. Dengan jalan apa? Dengan jalan kesepakatan, hanya dengan teknik menjual lembu, membawa lembu saja tuan-tuan. Sebab kita ada tanah beribu-ribu ekar. Seorang peneroka ada 10 ekar. Bayangkan berapa banyak lembu yang boleh letak dalam 10 ekar kita tuan-tuan. Kena ubah. Makcik-makcik pun kena ubah. Pasal apa anak-anak muda tak nak bela lembu? Dia kata busuk Ustaz. Lagi susah nak menikah. Bila datang Minang, orang tanya, kamu kerja apa? Bela lembu. Bela lembu. Terus tolak terus. Tapi kalau datang, kamu kerja apa? Saya kera ni. Makcik, kera ni tak apalah. Lembu, saya tak mau, kata dia. Tanya, pak siapa yang bela lembu? Tak mau. Dia kata tak pakai tie. Lepas ni abang-abang yang bela lembu, masuk ladang lembu, pakai tie. Pakai kot sekali. Masya Allah. Saya baru cerita pendapatan duit lembu je. Belum cerita lagi bisnes daripada daging lembu. Ekor lembu mahal. Daging lembu, daging masak merah kedai tom yam. Daging masak kicap. Dan lembu tu pula boleh disimpan bertahun-tahun. Nama dia serunding. Ni semua bisnes makcik. Saya ada tanah. Saya nak buat ternakan lembu. Tapi saya tak ada siapa yang nak berani buat. Saya nak buat, saya sibuk tuan-tuan. Kalaulah saya buat juga bela lembu, mampus saya.
Saya sejak balik pada umrah hari Jumaat lepas sampai hari ni hari Ahad, saya tak balik rumah. Mata pun bengkak tu, saya tidur lah kereta tu. Sampai-sampai tadi hampa nak selawat, aku nak lahat, aku rehat, aku tak larat. Ustaz tengok bola ke Jeddah apa, Malaysia bukan main. Saya nak rehat sejak balik pada umrah, tak rehat lagi. Ke hulu ke hilir. Kalau lah saya ada ladang lembu, tobatlah tuan-tuan. Duk tidur kena lembu saya hari ni. Saya perlukan anak-anak muda yang berkemahiran. Dan alhamdulillah kita di Malaysia ni ada jabatan veterina yang melatih orang, ada jabatan perkhidmatan haiwan yang melatih orang yang mana nak bela binatang. Nak bela kambing ke, nak bela lembu ke. Dan kita sebagai orang tua, tuan-tuan, kita bagi galakkan. Saya cakap macam ni sebab bisnes yang saya nampak daripada lembu ni, bila kawan saya buat korban, dia untung 24 juta. Tenganga saya tahu. Dia main hantar di sekolah saya di Ipoh 1 lori daging korban. Saya pula kena agihkan 1 kampung pula. Saya kata banyaknya daging hampa main hantar kat aku ni, aku nak bagikan makcik pondok 200 orang. Takkan makcik-makcik ni nak makan 200 1 lori, nak makan apa? Dia kata, Ustaz agihkan 1 kampung. 1 kampung kami bagi, tuan-tuan. Dia buat korban. Saya bisik dekat dia. Tahu ini berapa banyak dapat? Alhamdulillah Ustaz, Allah bagi rezeki 24 juta. Oh. Nganga kita. Kita kalau 24 juta, mati hidup balik pun tak dapat. Jadi abang-abang yang saya hormati, jangan hanya nampak Nabi Muhammad makan, dia datang nak makan roti 3 jari. Jangan ingat macam itu. Jangan ingat Nabi Muhammad ni datang nak ajar kepada kita masuk masjid kaki kanan sahaja. Tak, keluar masjid kaki kiri saja. Tak. Nabi Muhammad dia bawa kepada kita ekonomi. Masya Allah. 1. Siapa kata orang Islam tidak ada duit? Cuma kita tak gembelengkan duit kita. Masjid kita ni tuan pengurusi karya, kuliah maghrib berapa kali sebulan? 15. 16 ceramah. Kita potonglah, bagi ganjil sikit. 15 ceramah. 15 kuliah maghrib. 1 malam. Bayangkan tuan-tuan, Malaysia adalah sebuah negara yang sangat hebat pengajian dia. Saya ceramah di negara Arab. Saya ceramah di negara Arab. Okay? Waktu saya dah start ambil mikrofon, datang polis. 2 kereta datang. Dia masuk. Yalah, ya Haj. Roh. Tinggal jasad kita. Roh dia ambil. Dia ada roh, tinggal jasad. Dia orang tak bagi kita buat kuliah. Negara dia orang berkumpul 5 orang, polis datang. Roh, ya Allah, ya. Lari kita apa, puak-puak arak hambat. Ni hari ni tuan-tuan, kita tiap-tiap hari buat kuliah, tak apa. Siap rela jaga. Rela menanti, nampak? Nampak abang rela, nampak? Rela menanti, nampak? Saya cerita betul tuan-tuan. Masjid mereka bukan macam kita. Kuliah tak ada, ceramah tak ada. Saya ceramah di satu hotel. Hotel ni orang Melayu punya. Dia duduk di negara mereka 50 tahun. Tapi masih belum dapat kerakyatan. Orang Pulau Pinang. Bila dia tahu saya datang umrah, dia jumpa saya di hotel, dia kata, Ustaz, saya nak kumpulkan semua rakyat Malaysia, kita buat kuliah, kita buat makan-makan, buat kenduri sikit. Saya pun pergi. Hotel dia 10 juta setahun. Lepas tu dia tutup. Dia hanya buat waktu haji, dia sewakan hotel dia pada orang Filipina,
dan dia dapat untung 10 juta, dia tutup. Tahun depan dia buka pula waktu musim haji. Saya kata, amboi Tuan Haji, senang hidup. Buat apa susah-susah? 10 juta cukup lah dia makan anak beranak ada setahun. Tahun depan dia buka balik, sewa balik hotel kat orang Filipina. Itulah kerja dia. Saya datang, dia jamu dekat saya nasi kacang kuda. Nasi kacang kuda ni bagi tradisi mereka, itu makanan yang paling special lah. Saya tengok penuh dewan dalam hotel tu. Saya ceramah-ceramah, polis datang. Polis kata dia bagi setengah jam balik. Tak boleh ceramah. Kenapa? Sebab orang report. Hotel tu tutup. Tapi hari ni Pak Sepa cerah. Hotel tu tutup. Bukan musim haji. Pak Sepa ramai orang datang. Polis datang, tuan-tuan. Mereka tak suka ceramah-ceramah macam kita ni. Walaupun mereka tu negara Islam. Malaysia ni, tuan-tuan, maulud ceramah agama. Ni dah masuk Jamadah akhir, Jamadah awal, tuan-tuan. Dah habis lama nak masuk Ramadan lah. Tak lama lagi datang, tuan-tuan, bulan Ramadan. Kita buat maulud lagi. Masya Allah. Tuan-tuan yang saya hormati. Katalah di dalam semalam di Malaysia 4,000 masjid dan surau buat ceramah maghrib serentak. Dari Perlis sampai Johor sampai Sabah. 4,000 masjid dan surau buat kuliah maghrib. Dan mereka bayar kepada pengkuliah maghrib RM200 satu malam. 200 darab 4,000. Berapa ringgit, tuan-tuan? Mana dia tukang kira, hilang pula dah. Tadi dia ada kat situ. Mana pi pula dah, tuan-tuan. Nak suruh rela tak bawa handphone. Berapa puluh? 80,000 satu malam. 800,000. 4,000 darab 200. Berapa? 800,000. Satu malam masjid dalam Malaysia membelanjakan RM800,000. Cuba tuan-tuan darab dengan sebulan. Berapa banyak duit masjid? Yang inilah, tuan-tuan, kalau darab dengan setahun, juta. Hanya untuk buat kuliah maghrib. Belum kuliah subuh. Belum kuliah duha. Belum kuliah asar. Belum lagi ceramah perdana Maulidur Rasul. Kalaulah duit orang Islam ni kita gembelingkan, kita tubuhkan satu konsortium, kita bangunkan ekonomi yang macam Nabi Muhammad buat, hebatnya, tuan-tuan. Kita hanya buat untuk peringkat palung saja. Palung 1 sampai palung berapa tak? 16. Maka kita akan menjadi gugusan Felda Palung yang paling kaya di Malaysia. Subhanallah. Tuan-tuan yang saya hormati. Tetapi kalau kita tak mengikut sunnah Nabi yang seterusnya, yang saya cakap ni takkan berjaya. Tuan-tuan, saya baru balik pada umrah. Saya bawa 100 jemaah. Tak ramai. Bulan 9 hari tu pun saya pergi juga. Bulan 9 lepas saya pergi sebab saya ada masalah penyakit. 15 doktor pakar saya jumpa. Jadi jangan tuan-tuan cakap Ustaz Kazim ni tak jumpa pakar pula. Jumpa. Dia ambil daging saya mentah-mentah. Nak cek apa penyakit saya. Mula-mula dia bius. Dia kata tunggu sekejap, nanti sudah kebas kita ambil. Saya pun tak ada paha saya. Dia pun zap sekali. Oh, bius. Lepas tu dia ambil jarum, dia cocok tempat bius. Sakit. Sakit. Oh, dia belum jalan.
Tunggu lagi 2-3 minit, dia cucuk lagi. Cucuk. Sakit tak? Tak sakit dah doktor. Okey, sudah jalan. Dia pun ambil jarum, besar jarum dia tuan-tuan, dia tekan tempat bius tu, dia tarik isi awak naik. Allah. Aduh, sakit. Tadi you cakap tak sakit, sekarang sakit. Oh, sudah tak jalan lah, kata dia. Saya kata sekali lagi aku yang jalan lah. Dia ambil daging saya mentah-mentah. Lepas tu jahit pula. Sudah tengok dia jahit. Saya kata, hang buatlah apa pun doktor. Janji aku tahu apa penyakit aku. Saya pergi jumpa doktor tu. Doktor tu kata, ini sakit orang tua. You sudah tua. Sebab tu you ada sakit ni macam. Sabarlah. Saya tengok muka Cina. Doktor Cina. Lepas tu dia tanya saya, why you look at me? Lepas tu saya kata dekat dia, who else want to tulak? Siapa lagi yang aku nak tengok? Tak muka hang. Kita berdua sendiri je. Bila dia kata kat saya, you sudah tua mas, saya tengok muka dia. Dia tanya saya, why you look at me? Lepas tu nak tengok siapa lagi? Aku dengan hang tua hang ni. Dia tak dapat nak jawab, dia kata saya penyakit orang tua. 15 pakar tuan-tuan. Dapat result negatif. Tak ada penyakit. Satu malam saya mimpi. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi hidayah. Saya besok pagi dia telefon PA saya, ambil tiket pergi Madinah. Bila ada flight saya nak pergi. Saya nak mandi di telaga di Madinah. Dalam mimpi itu dia suruh saya pergi mandi di sana. Berubat di sana, minum air telaga Nabi SAW. Rupanya tuan-tuan, ada lagi tenaga Nabi yang mereka belum kambus. Yang belum ditutup. Jarak dia daripada Madinah pergi ke telaga tu 2.5 jam. Yang dah ditutup, salah satunya dekat dengan Masjid Quba. Kalau kita pergi Masjid Quba sekarang ni makna, sebelah kanan Masjid Quba ni dia orang sedang cantikkan. Dia orang buat pemandangan cantik untuk pelancongan. Tak ada dah yang macam dulu duduk bagi makan burung pati, tak ada. Dia tutup habis kedai-kedai tu. Dia tanam pokok-pokok semua, termasuklah dia tutup telaga Nabi yang Saidina Osman jatuh cincin Nabi dalam telaga tu. Tak ada lah, dia nampak bekas tai dia saja 4 keping tu. Yang saya pi ni tuan-tuan, dekat dengan Badar 2 jam 30 minit naik kereta. Orang tak tahu. Orang Malaysia tak tahu. Saya telefon kawan saya. Saya kata, ada tak lagi telaga Nabi? Yang Nabi ada ludah dalam dia. Yang Nabi jampi dalam dia, air semayang dia jatuh dalam telaga tu, ada tak? Dia kata ada. Jauh Ustaz. Ustaz nak pergi tak? Saya kata saya nak pergi. Masa saya pergi tu tuan-tuan, ada orang Arab duduk tunggu tu. Tok Syekh. Tak ada siapa. Air telaga tu untuk orang Arab yang atas bukit duduk minum. Tak ada siapa datang. Tuan-tuan pun tak pernah dengar telaga tu. Saya pergi tuan-tuan, pergi ambil minum. Manisnya air. Sejuknya, padahal masa tu cuaca dia hampir 50 darjah Celsius. Tapi bila saya minum, saya mandi, sejuknya air ni, ya Allah. Saya ambil 4 tong. Ambil 4 tong kat Tok Arab tu, saya kata, Syekh, main 4. Saya beli kat dia 4 tong. Pikul ni, hoi. Pergi bubuh dalam kereta saya. Lepas tu, daripada situ, saya pergi satu lagi telaga. Telaga tu dulu telaga beracun. Nabi lalu pada telaga tu nak minum air. Orang kampung kata, jangan minum Rasulullah. Telaga ni racun. Lalu Nabi ludah dalam telaga tu. Telaga tu jadi ubat. Nama dia Bi'run Syifa nama dia. Jadi ubat. Tebal besi yang tutup telaga tu. Tebal tu tuan-tuan tu. Kalau tuan-tuan saja-saja nak pergi. Tak boleh lah. Tu tak boleh lah tuan-tuan. Tebal sungguh.
Saya duk ngendar, duk tengok dalam tu. Lah, tak nampak apa. Mereka pam air telaga tu naik ke atas. Saya mandi 8 tong. Saya minum, saya mandi, saya minum, saya mandi. Bila saya pergi Mekah selepas itu, kulit saya dah jadi elok. Yang luka-luka ni hilang luka. Kalau dulu tuan-tuan, saya duduk tengah hari macam ni, dia akan luka. Duduk saja-saja, dia akan berdarah. Tu yang saya ceramah pakai topeng. Tuan-tuan duk tengok dalam Facebook kan. Tengoklah surat khabar Ustaz Kazim pakai ceramah pakai topi mancing tu, nampak mata. Dengan izin Allah, lega. Saya balas lagi minggu lepas, 3 hari bulan saya pergi. Saya silap tuan-tuan. Balik daripada yang pertama kali saya mandi tu lega, balik-balik tu pilihan raya. Tuan-tuan ingat? Kecoh satu Malaysia, Ustaz Kazim bertanding. Parlimen P056, Larut. Loh abang, oi, Ustaz Kazim tanding abang. Satu Malaysia kecoh tuan. Yang laki tu bawa nasi tangan tak suap tu tengok. Riuh rendah satu Malaysia. Besok pagi pula, Ustaz Kazim tak jadi bertanding. Lah, menung pula dah. Orang tanya dia, hari tu kata sakit, sekarang bertanding boleh pula. Saya tak bertanding. Saya tarik diri awal. Saya tak campur politik. Saya bukan orang politik. Orang tanya pula, hari tu sakit. Saya dah sihat. Bila saya tak bertanding, kecoh satu Malaysia, wartawan datang jumpa saya. Wartawan tanya-tanya Pak Sepa tak tanding lah, Pak Sepa tak campur politik lah, apa semua. Saya cerita. Ada satu perempuan wartawan, dia tanya, Datuk, nak tanya sikit. Lain daripada politik. Saya tanya apa? Datuk dah sihat? Alhamdulillah. Datuk berubat di mana? Saya kata di Madinah. Di mana? Di Telaga di Madinah. Kecoh tuan-tuan, satu Malaysia, Ustaz Kazim berubat di Telaga di Madinah dan alhamdulillah insya-Allah lega. Tuan-tuan, orang yang pergi jemaah umrah pergi, semua cari telaga yang saya sebut tu. Bila dah kecoh, orang pakat cari telaga tu. Yang baru ni saya pergi minggu lepas, saya nak pergi lagi sekali, tak boleh pergi dah. Polis buat roadblock, askar buat roadblock, siapa yang nak pergi? Roh! Dia halau balik, tinggal jasad je, pergi balik. Silap saya bagi tahu. Kalau saya tak bagi tahu senyap-senyap tuan-tuan, kita boleh pergi. Saya doa lah mudah-mudahan mereka tak tutup telaga tu. Kalau mereka kambuh tuan-tuan, habis kesan daripada Nabi ni. Yang Nabi ludah air dalam dia, yang Nabi ambil wuduk dalam dia, kesan dia jadi sungguh tuan-tuan. Bukan kata ke orang lain. Jadi dekat saya yang depan tuan-tuan ni sebagai saksi betapa barakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kulit saya ni berdarah kok suka dia, luka kok suka dia. Saya mandi, saya lap, saya mandi, saya lap, saya minum tuan-tuan kering. Yang doktor sampai tak tahu nak bagi ubat apa lah. Saya bila bagi tahu tu, bila saya pergi baru ni saya rasa macam menyesal pula. Kalau lah aku buat senyap-senyap hari tu, pelan-pelan, tak kecoh-kecoh, tak jadi apa. Ustaz kalau pergi juga jadi apa? Pergi. Siapa turun je denda RM500. Pakai naik bas balik masjid tu. Bas landing je RM500 saman. Pakai tak boleh main. Allahu Akbar. InsyaAllah tuan-tuan mudah-mudahan. Ada yang terlepas pergi.
Depa dah kandang dah. Masjid ni apa nama telaga tu. Depa dah kandang dah. Hang boleh ambil di luar je, pipe di luar. Tak boleh masuk dalam telaga dah. Saya hari tu masuk lagi tuan-tuan. Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita amalkan apa yang Nabi tinggalkan pada kita. Apa yang Nabi pesan pada kita. Buat sungguh-sungguh. Dia bukan benda bohong, dia bukan benda merapu, dia bukan benda yang tak betul. Nabi cerita tentang habbatus sauda, makan. Nabi cerita minum lebah, madu lebah, minum madu lebah. Nabi cerita tentang daun sanamaki, minum air daun sanamaki. Nabi cerita kepada kita tembikai, labu sebagai satu bentuk makanan yang sihat, makan. Saya sebelum daripada COVID, saya orang yang paling awal sekali cakap, kenapa tidak makan habbatus sauda? Kenapa kita tak cuba habbatus sauda? Nabi Muhammad kata habbatus sauda itu ialah syifa'un likulli da', adalah ubat bagi segala penyakit, melainkan mati saja. Tapi sayang tuan-tuan, orang hentam saya. Ustaz Kazim ni mana ada kelulusan doktor, mana dia tahu habbatus sauda tu dia tak boleh merawat pun, dia kadang-kadang yang cakap tu ustaz. Habbatus sauda ni dia belum terbukti, yang cakap tu ustaz. Nabi Muhammad nak bercakap apa lagi, dia Nabi nak kaji apa lagi. Nabi kata habbatus sauda itu ubat, ubat lah. Ha, nak siasat kata-kata Nabi kejadah siapa? Hang tu siapa? Bila dah pakat duk sakit merata, baru pakat cari habbatus sauda. Pakak duk telefon saya, ustaz, mana nak cari habbatus sauda? Mak saya sakit, pak saya sakit, saya pun sakit ustaz. Sayang tuan-tuan, kita duk ingat Nabi Muhammad ajar cara-cara nak makan nasi belah kanan. Tapi kita lupa perubatan Nabi Muhammad. Dia juga adalah contoh dalam perubatan. Apa benda yang Nabi Muhammad jaga? Yang Nabi Muhammad jaga ialah perut. Kami tidak akan makan melainkan bila kami lapar. Sebab tu Nabi kata punca penyakit daripada perut. Sekarang pukul 11.25. Lapar ke belum? Belum. Tinggal makan lagi. Pukul 12.30 kan baru makan. Waktu tu tengah lapar, memang sedap. Dah masak belum? Tadi saya pergi Felda Palung 4. Makcik-makcik sana pun masak agak. Saya tanya kenuri apa ni kak? Kenuri, dia orang minta ni tempah nasi kenuri. Anak dia orang sunat semalam. Oh, rajin masak ni. Saya tumpang bersiap di masjid dia orang. Dia orang terkejut tengok-tengok saya dekat belakang dia orang. Ustaz Kazim, Ustaz Kazim. Terbang pula makcik ni kan. Macam mana Ustaz Kazim boleh main kampung aku terkejut beruk dia. Beruk pun tak terkejut macam tu. Dia punya kimbah lah. Sekali terbang kak kita ni. Oh, tuan-tuan cuba tengok. Palung 4 tadi dia orang buat kenuri untuk anak bersunat. Palung kita sekarang ni tuan-tuan buat kenuri juga untuk majlis meraihkan orang kampung kita. Majlis ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang suruh buat kenuri ni? Nabi. Apa kelebihan buat kenuri ni? Masuk syurga. Ada 4 jalan kita boleh masuk syurga. Pertama jalan dia apa? Afshus salam. Sebarkan salam. Jalan masuk syurga. Ni, punya lama dah duduk sini pada pukul 8 sampai pukul 11.30. Salam pun tak. Tegak kepala. Tak tengok kiri kanan dah. Mangah hoi. Tengok kiri kanan siapa? Dia tegak. Tambah-tambah pula orang sebelah dia yang dia tak suka. Lagi dia tegak. Datang juga biar awak ni menyampah aku kata dia.
Dia panggil orang sebelah tu biawak. Astaghfirullahalazim. Bila nak masuk syurga? Pihak masjid bagus, pihak pengurusan Felda bagus. Dia buat program perarakan lah apalah. Untuk apa? Sebab dia nak ambil hak nombor 2. Wasilul arham. Sambung silaturahim. Dengan kita datang ramai-ramai ni, Nabi kata sambung silaturahim. Jalan masuk syurga. Ni tuan-tuan nampak tak bunga telur ni? Berapa lama ni Kak nak buat ni? Kak nak, Kak Gaya, Kak Tipah, Kak Zah. Sampai buasir ni duduk ni. Pusing naik buasir tu. Kenapa yang mereka sanggup buat? Untuk nak bagi sambung silaturahim. Bukankah mulia ni tuan-tuan? Tapi sayang, ada orang cakap maulud Nabi ni bid'ah. Astaghfirullahalazim. Bid'ah tang mana ni? Modal ni. Dia punya bunga tu pun modal, telur tu pun mahal sekarang ni tuan-tuan tahu. Telur tak ada ni. Bahasa orang Perak, telur. Tapi dia pun sanggup buat. Ini orang Johor, orang Negeri Sembilan, inilah perangai dia. Bila buat ceramah aja, bunga telur mesti kat depan. Meriah lah orang Johor, orang Negeri Sembilan ni meriah. Ini tak banyak ni, baru ada 10 ni tak banyak. Entah. Saya pergi ceramah di Johor hari tu, sampai tak nampak saya, nampak bunga telur. Tang mana lah Ustaz Kazim, tak nampak. So penuh pentah. Hebat. Dalam hati saya kata, alhamdulillah adalah rezeki aku kot bunga telur. Habis-habis ceramah saya tanya driver saya, ada dia orang bagi bunga telur? Tak ada Ustaz. Alhamdulillah. Dia pun lupa nak bagi. Malam besok ceramah lagi, saya sebut benda yang sama tuan. Dia orang perasan saya, dia orang bagi satu raga, satu jambak ni dia bagi tuan. Ada dia orang bagi bunga telur Faiz? Ada Ustaz kat belakang. Saya pun gagal lah kereta. Tak tengok dah, gagal buka belakang aja. Buka makan seletak balik tuan-tuan. Weh, telur masin. Astagfirullah lah. Sabar je lah tuan. Yang tuan-tuan yang susah-susah payah ni untuk apa? Untuk sambung silaturahim. Yang ketiga, Nabi kata apa? Jalan nak masuk syurga. Jalan nak masuk syurga nombor 3. Wa at'imut ta'am. Bagi orang makan. Jalan nak masuk syurga bagi orang makan. Dan orang Melayu adalah orang yang paling suka bagi makan. Masuk rumah buat kenduri, anak masuk asrama buat kenduri, anak masuk universiti buat kenduri, balik umrah pergi umrah buat kenduri, anak masuk pusat serenti buat kenduri, mati pun kenduri, meminang kenduri, tentu belanja kenduri, hantar belanja kenduri, kenduri kahwin lagi kenduri. Tambah-tambah kita duduk di Felda dulu-dulu ni. Selepas hari kenduri, datang lagi orang kampung mengira sudu. Kumpulan bero pinggan mangkuk. Berapa pinggan pecah, berapa gelas pecah. Kenduri tak? Makan lagi. Astaghfirullahalazim. Inilah jalan ke syurga. Buat tuan-tuan. Waktu tuan-tuan datang ke sekolah saya, dulu saya buat kenduri. Saya buat nak main sekolah saya bayar RM10 ya. Duit makan. Bayar RM10. Duit makan pagi, makan tengah hari. Kemudian tuan-tuan, lepas PKP, saya kata siapa yang datang, tak payah kolek RM10. Percuma. Bayangkan tuan-tuan, sekali datang 1,000 orang. Bagi makan pagi, bagi makan rehat, bagi makan tengah hari. Kalau garu kepala ni tuan-tuan, boleh botak lah. RM15,000 sekali pelawak datang, 20 bas. Setiap minggu. Ni minggu depan ni, 20 bas lagi. Makan. Pasal apa? Pasal saya ambil hak Nabi cakap. Jamu orang makan. Jamu orang makan. Jangan takut. Allah bagi rezeki yang lain untuk kamu.
Maka tuan-tuan ambil sunnah Nabi kita ni. Jamu orang makan. Jangan bila tetamu datang, tak jamu-jamu. Sampai balik hamba Allah tu. 3 jam berbual. Haram jamu air. Elok dia nak balik, tak apalah gaya, aku nak balik dah. Ya Allah, Kak nak tak minum apa pun. Nak minum apa dan kau tak bancuh? Takkan aku nak ke dapur, aku nak goncang ni sekeping kau. Itulah bahasa kita. Ya Allah, tak minum apa pun. Malah. Lepas ni kita jamu orang. Yang keempat, jalan nak masuk syurga tu apa? Sembahyang malam. Wasallu bil laili wan nasu niyamun. Semayanglah pada waktu malam, sedang orang lain tidur, awak semayang malam. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Nombor 1, sebarkan salam. Nombor 2, sambung silaturahim. Nombor 3, bagi orang makan. Nombor 4, semayang malam. Masuklah syurga. Bila nak semayang malam tu, Ustaz? Tuan-tuan yang saya muliakan, semalam saya tak tidur. Kemarin semalam dulu pun tak tidur. Di Mekah pun saya tak tidur. Sebab saya ni ada penyakit tak tidur. Saya hanya boleh tidur bila duduk dalam kereta. Sebab tu lagi saya balik, kereta berjalan, belum keluar pada Felda ni, saya tidur. Dan driver dengan PA saya jangan cakap aku nak tidur. Radio tutup, saya nak tidur. Tapi kalau kereta tu berhenti, saya jaga balik. Jam, saya jaga balik. Saya hanya boleh tidur dalam kereta. Sebab tu saya pakai kereta hantu, vampire. Senang saya tidur. Dan saya dah beli dah tempah satu kereta lagi. Nama dia motorhome. Dalam kereta tu ada jamban, ada katil, ada dapur masak. Lepas ni tak gaduh tuan. Jam saya masak telur. Agak-agak sakit perut, jamban ada tuan. Tengah duduk tempah. Agak-agak ngantuk tidur. Saya tak tengok dah kereta hak laju ke apa. Tak mau dah aku nak cari kereta tu. Nama dia camper van. Nama dia motorhome nama dia. Jadi marah-marah kalau nak berjalan boleh dengan saya. Bawa telur satu papan kita masak. Saya tak tidur. Adakah saya nak marah pada Allah? Ada orang datang jumpa saya, minta saya ubatkan dia, tak boleh tidur dah 2 bulan. Saya kata saya dah 16 tahun tak tidur. Saya pun tak tidur, saya nak ubatkan abang tak tidur pasal apa? Ada satu YB, 5 tahun dia tak tidur. Minta saya ubatkan. Saya kata saya 15 tahun YB, saya tak tidur. 2 tahun lepas saya jumpa dia. Kenapa saya tak marah pada Allah? Saya tak boleh tidur? Tuan-tuan, malam-malam tak tidur, tuan-tuan nak buat apa? Nak tengok TV sampai bila? Saya dulu mula-mula tak tidur malam, saya ambil mop, saya mop lantai, bersih rumah saya. Saya iron baju. Lepas tu saya masuk hospital. Doktor nak tengok kenapa saya tak tidur. Doktor paksa saya tidur. Makan ubat yang paling kuat, injek ubat tidur yang paling kuat, tak tidur. Sampai saya duduk atas kerusi malah di hospital, doktor tu ambil benda apa atau duduk depan saya, dia gantungnya tu. Saya tengok, lalai yang tidur doktor, saya tak tidur. Pening doktor. Lama-lama saya kata, oh, Allah dia nak suruh aku semayang malam. Pasal aku banyak dosa. Pasal aku banyak dosa. Sejak daripada hari itu tuan-tuan, tak apa lah. Allah suruh aku taubat. Allah suruh aku semayang. Maka saya pun tak marah apa tak tidur.
Kalaulah saya waktu saya tak tidur tu saya duk main TikTok tak habis-habis, saya lah orang paling bodoh sekali. Kalaulah sepanjang malam saya tak tidur, saya duk tengok bola sepak, saya orang paling bodoh sekali. Kenapa Allah bagi kamu masa untuk kamu taubat, kamu tak buat? Semayang malam kamu tak buat? Baca Quran kamu tak buat? Rugi betul. Kenapa Ustaz kata rugi? Sebab saya walaupun tak tidur malam, besok pagi saya boleh kerja. Saya tak pening, saya sihat, saya boleh berjalan buat kerja. Maknanya Allah suruh saya taubat. Saya nak ajak pada tuan-tuan yang ada penyakit yang sama macam saya, ataupun orang yang bangun tengah malam, janganlah bangun pergi kencing je. Tang-tang ada kedai kencing mana? Pukul 2:30 bangun, kencing, lepas tu tidur balik. Rugi bang. Semayang 2 rakaat taubat, semayang 2 rakaat tahajud, semayang 2 rakaat hajat. Matikanlah aku dalam iman, ya Allah. Dan tak lama lagi kita akan sampai bulan Ramadan. Tak lama lagi dah tuan-tuan, oi, nak masuk bulan Rejab, nak masuk bulan Syaban. Lepas tu datanglah Ramadan. Bersinarlah masjid kita, cerahlah masjid kita Ramadan nanti. Abang-abang, tuan-tuan yang saya hormati, sekolah saya mula dibuka 2006. Sekarang 2022. Setiap bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, kami menghidupkan surau kami. Kami buat qiyam mulai setiap malam. Selama 16 tahun dah. Agak-agak kalau tiap-tiap malam qiyam mulai, jumpa tak Lailatul Qadar? Jom tuan-tuan, hari ini kita pakat dengan pengurusi. Bermula Ramadan tahun ini, jam 3 pagi kita akan berkumpul. Kita habis sembahyang 4 pagi. Lepas tu kita bersahur. Lepas tu kita tunggu subuh. Lepas tu kita balik. Tuan-tuan, saya mula-mula buat cuma 8 orang saja pelajar pondok saya. 8 orang je pelajar pondok saya buat tahun 2006. Pelajar pondok makcik-makcik ni datang jumpa saya, Ustaz. Kami nak cakap, Ustaz jangan marah nak. Kenapa kak? Kami tidur. Ada orang kejutkan kami. Dia main ibu jari kaki. Bila kami bangun tak ada orang. Kadang-kadang Ustaz bila kami semayang pukul 3:45, kami rasa ada orang belakang semayang kami ni, belakang ni duduk semayang Ustaz. Oi. Tapi tak ada orang. Bila kami dia sebut amin, ramai pula yang sambut Ustaz. Soalan kami Ustaz, hantu ke? Saya kata tak kot. Bulan Ramadan kan hantu kena rantai. Saya pergi ceramah di Baling. Saya jumpa dengan satu guru pondok. Saya tanya dekat dia, tuan, sekolah saya tu, makcik-makcik pondok tu duduk mengadu. Pintu dia pun kena ketuk. Kaki dia pun kena duduk kejut nak sembahyang malam. Bila kami sembahyang malam, kami rasa macam ramai di belakang. Tu apa benda tuan? Alhamdulillah, dia kata. Sekolah kamu ni akan jadi besar, sekolah kamu ni akan diberkati, sekolah kamu ni akan meriah. Alhamdulillah. Teruskan. Dia cakap dekat saya ni tuan-tuan 2006, sekarang 2022. Pelajar saya dulu 8 orang, sekarang ada 270 yang duduk di pondok. Setiap bulan tuan-tuan, orang luar yang datang melawat sekolah saya lebih 5,000 orang datang. Setiap minggu 1,000 lebih yang datang. Orang luar saya sebelum PKP lagi banyak tuan-tuan. Sebelum PKP sekali melawat 30 bas, 20 bas, 40 bas. Dan hari ini tuan-tuan, sekolah saya Alhamdulillah tuan-tuan, ada 70 lot tanah sekarang. Dan kami buka cawangan yang baru di Sungkai Perak. 9 ekar.
Yang ni kita buat lagi canggih. Satu bilik, satu ruang tamu, semidi. Saya nak cakap apa pada tuan-tuan? Yang saya nak cakap barakahnya kita menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Dulu kami semayang hanya 8 orang. Sekarang yang datang semayang 400 orang, tuan-tuan. Sembayang malam saja 400 orang sepanjang bulan Ramadan. Dulu kalau habis-habis semayang, lari balik pondok, bersahur di pondok. Sekarang tak payah bersahur dah. Setiap malam orang sponsor untuk bersahur. Tak payah kami nak masak lah. Orang bagi duit, orang bagi sahur, makan. Berkatnya tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak keberkatan turun pada Felda kita, jom kita mulakan tahun ini, kita pakat adik-beradik kita, anak beranak kita, jiran-jiran kita hidupkan semayang malam, kita buat qiyamul lail, kita buat sahur bersama-sama, kita buat semayang subuh berjamaah. Sebab Nabi kata, man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang semayang subuh berjamaah, Allah akan jaga dia. Mudah-mudahan bila kita jaga semayang subuh, kita jaga qiyam di dalam masjid kita, orang jahat tak masuk dalam kampung kita. Orang yang nak memecah belahkan masyarakat tak jadi dalam kampung kita. Allah selamatkan kita daripada bala, daripada musibah, penyakit. Dengan apa? Subuh dan qiyamul lail berjamaah. Jadi tuan-tuan, saya tutup kuliah dan ceramah kita pada tengah hari ini dengan satu hadis Nabi tadi. Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjamaah, Allah akan jaga dia. Mudah-mudahan Allah jaga tuan-tuan, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga cucu-cucu kita. Allah jaga kampung kita, Felda kita, negeri kita. Hasil daripada kita semayang subuh berjamaah. Dan insya-Allah pada bulan Ramadan nanti, kita cubalah buat qiyam. Imam muda tuan-tuan ada, saya habiskan 30 juzuk sebulan waktu qiyam. Cantik tuan-tuan. 30 juzuk Ramadan tarawih dan 30 juzuk untuk kita qiyamul lail. Alhamdulillah. Terima kasih pada pengurusi Jabatan Kuasa Karya. Terima kasih pada pengurusan Felda. Terima kasih pada tuan-tuan. Walaupun kita tengah hari panas, tapi tuan-tuan bertahan. Inilah orang yang hebat. Saya tak hebat. Saya ada pentah saya sendiri. Saya ada kipas saya sendiri. Saya ada bunga-bunga sini. Sebab tu tak heran saya boleh ceramah 1 jam setengah. Yang hebat tuan-tuan, tu makcik duduk kipas pada tadi. Balik tu kompon loose tangan tu. Tapi dia tak balik pun. Abang Haji kita ni panas tuan-tuan, tak bergerak pun. Abang rela kita ni tak duduk pada beberapa jam tuan-tuan. Tuan-tuan beratur daripada lepas subuh lagi. Akak-akak yang pakai bunga ni pada malam tadi pakai dah tuan-tuan. Yang hebat tuan-tuan bukannya saya tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah balas semangat tuan-tuan, kehebatan tuan-tuan dengan diampunkan dosa tuan-tuan, dinaikkan darjat kita dan diberikan pahala. Dan andainya ada pahala atas apa yang kita buat pada hari ini, kita hadiahkan pahalanya juga kepada ayah dan ibu kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.